Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini anda akan belajar bab momentum. Okey, apakah momentum? Okey, momentum adalah dari segi takrif. Takrif. Okey. Momentum adalah hasil darat dua benda jisim dan halaju. Maksudnya dari segi formula, momentum sama dengan jisim darat halaju. Okey. Yang atas ni takrif, yang bawah ni adalah formula. Okey, takrif dengan formula dia sama Cuma takrif buat dalam bentuk ayat lah. Hasil darat, kalau awak nak jawab, hasil darat, jisim dan halaju. Ni formula lah. Okey. Okey. Jadi kalau awak tengok saya ada kereta. Okey, lukisan saya tak cantik. Dan lori. Okey, saya ada lori. Okey. Kereta 2000 kg. Lori 20,000 kilogram. Yang ni adalah jisim. Jisim dalam singkatan dia dipanggil M lah. Halaju awak tahu dah, V kan. M darat V Okey, yang ni jisim kereta, jisim yang pertama. Ini jisim yang kedua, jisim lori. Okey. Katakan kedua-duanya bergerak dengan halaju yang sama. Okey. Yang pertama halajunya 5 meter sesaat. Yang kedua pun 5 meter sesaat. Okey. Jadi kita boleh kira momentum. Apakah momentum untuk kereta? Jadi apa formula dia? Jisim darat halaju. Senang je formula dia Jadi jisim darat halaju, jisim dia adalah 20 kg. 2000 kg. Daratlah dengan halaju dia 5 meter sesaat. Okey. Jadi untuk momentum kereta 2 darab 5 10 dapat 10,000 10,000 kilogram meter per saat. Okey, untuk momentum lori. Okey. Dia adalah, kalau awak tengok tadi, jisim dia 20,000 kilogram dengan halaju yang sama 5 meter sesaat. Okey, berapa? Okey, awak tengok 20,000 2 darab 5 10. Ambil balik 0, 0, 0, 0, 0, 0, 4 0. Awak akan dapat 100,000 kilogram meter per saat. Okey, jadi kita tengok jawapan untuk momentum kereta 10,000 kilogram meter sesaat. Untuk momentum lori 100,000 kilogram meter sesaat. Maka lori adalah lebih tinggi momentum berbanding kereta. Kenapa? Kerana pertama, lori ni jisimnya lebih tinggi. Walaupun halaju sama, jisim lebih tinggi 10 kali ganda dari kereta jisim lori, maka momentum dia pun 10 kali ganda lebih. Ini 10,000, ini 100,000. Awak kena faham Okey, apakah kegunaannya dalam sains dan fizik kita belajar momentum? Kerana kita nak mengira berapa kuat satu-satu perlanggaran. Okey, itulah gunanya belajar momentum, sebab awak nak mengira kekuatan sesuatu perlanggaran. Okey. Nanti kita tengok tentang perlanggaran. Setakat ni awak faham Dia momentum berkaitan dengan jisim dan halaju. Okey. Dan kita boleh bandingkan, semakin besar jisim, kalau kita buat graf dia jadi begini. Awak nampak
Dia jadi begini. Kalau ini momentum, bawah ni adalah jisim. Dia berkadar terus nah. Semakin besar jisim bertambah, momentum bertambah. Jadi grafnya begini. Faham Serupalah laju. Untuk graf sini saya buat sini momentum lawan hal laju. Okey. Semakin bertambah hal laju, semakin bertambah momentum. Sama juga berkadar langsung graf dia Okey. Jadi awak boleh faham. Bayangkan sebuah lori yang besar 10 kali ganda kereta dan lajunya sangat laju. Apa jadi kalau dia langgar kereta atau manusia? Atau apa-apa objek yang kecil. Boleh bayang momentum dia berapa banyak yang dia bagi pada objek yang dia langgar. Sebab itulah untuk kenderaan yang besar seboleh-bolehnya jangan bawa terlalu laju. Sebab dia sangat berbahaya. Nanti kita akan kira perlanggaran. Baiklah, kita nak melihat sedikit satu yang dipanggil prinsip keabadian momentum. Okey, ni dalam perlanggaran Okey, apa yang berlaku dalam perlanggaran? Momentum akan terabadi. Apa dia abadi? Abadi. Apa abadi? Abadi ni maksudnya kekal. Kekal. Apa yang kekal di sini? Yang kekal adalah nilai keseluruhan momentum. Okey. Seperti awak tengok di atas. Bayangkan sekarang ada kereta tadi dengan lori. Kereta dan lori dengan hal laju yang sama. Okey. Katalah dia berlanggar. Tadi kereta tadi. Kereta dan lori tadi. Okey. Tadi awak tahu kereta 10,000 kilogram meter per saat. Momentumnya kan momentum. Lori 100,000 kilogram meter per saat. Saya tulis kecil Okey. Jadi nilai dia yang kata nilai ni nilainya kekal Apa nilai dia? Nilai kedua-dua ini. Okey. Nilai kereta 10,000, lori 100,000, awak kena tambah kedua-duanya. Jadi dia jadi berapa dua-dua ni? Dia jadi 100 tambah 10, 110,000 kg per saat. Kemudian awak bayangkan kedua-duanya berlanggar. Berlanggar. Okey, selepas pelanggaran bayangkan kedua-duanya melekat. Kedua-duanya melekat. Bayangkan kereta dan lori melekat. Melekat tu mungkin lori di belakang kereta, saya tak tahu lah macam mana. Okey, ni rekaan saja. Tapi bayangkan kedua-duanya melekat dan masih bergerak Selepas pelanggaran masih bergerak. Berapa hal laju selepas pelanggaran? V ni hal laju akhir selepas pelanggaran. Jadi kita boleh cari macam mana caranya? Kita tahu ni sebelum perlanggaran. Ini selepas perlanggaran. Kita tahu nilai dia. Nilai keseluruhan. Nilai keseluruhan terabadi, kekal. Apa yang kekal? Nilai ni tetap 1,100 km/s sebelum pelanggaran dan selepas. Okey. Sekarang macam mana nak kira hal laju selepas pelanggaran? Okey saya potong dua ni sebelum pelanggaran, selepas. Ni ada pelanggaran antara ni Okey. Jadi awak nak cari hal laju selepas pelanggaran, awak tahu momentum apa? Momentum
P sama dengan M darab V. P ni adalah momentum lah. Momentum. Dalam fizik dipanggil P. Tapi dalam sains, awak tulis momentum saja pun cukup. Okey lah. Jisim darab laju. Sekarang jisim dia, kedua-dua lori dan kereta dah melekat. Jadi jisim awak kena tambah kedua-duanya. Berapa lori jisimnya tadi? Lori 20,000 kg, kereta 2,000. Jadi jisim kedua-duanya 20. Yang mana ni 20 kg? 20 K lah. 20,000 lah nah. Ni 2K, 2,000. Tambah dua-dua jadi 22,000 kg. Nah, darab dengan V. Hal laju selepas pelanggaran. Tak tahu, kita nak cari nah. Yang ni nak cari. Nah. Semua ni sama dengan berapa? Dia kata nilai momentumnya sama. Kekal, terabadi, abadi, kekal, sama dengan sebelum. Sebelum 1100 kg/saat, selepas pun sama. Ambil yang ni letak di sini. 1100 kg/saat. Okey. Jadi awak ambil kalkulator, awak nak cari, akhirnya awak nak cari, hal laju selepas pelanggaran berapa? Nak cari ni kan. Jadi ni darab 22,000 dengan V ni darab, hubungan dia pergi sana jadi bahagi. Maka V dapat sama dengan 1100 bahagi 22,000 dapat berapa? Cikgu tekan kalkulator sekejap. Jadi 110,000 bahagi 22,000 dapat, kebetulan sama nah, 5 meter per saat juga. Okey. Dalam kes ni sebab tadi sama hal lajunya nah. Bayangkan kalau hal laju tak sama. Bayangkan kereta ni laju lagi, lori perlahan lagi, maka yang ni akan jadi tengah-tengah nah. Okey, ni kebetulan sama kiraan kita tadi. Okey. Kita akan cuba soalan lain nah. Tengok ada perbezaan atau tidak. Okey. Tengok soalan kedua, kita cuba. Okey. Kereta ni okey, hal laju jisim dia 2,000 kan tadi 2,000 kg. Hal laju dia adalah kita kata hal laju cikgu nak bagi berapa? 10 meter sesaat. Okey, sekarang lori arah yang berbeza. Lori lori cikgu tak cantik. Tayar pun sampai 3. Okey, lori yang 20,000 kg. Okey 20 tan Okey, lori 20 tan. Lori 3 tayar ni. Okey. Kemudian hal laju dia adalah, kata dia perlahan sedikit hal laju dia 5 meter sesaat. Okey. Macam mana nak kira? Jadi kita tahu momentum sebelum perlanggaran sama dengan momentum selepas perlanggaran. Ni prinsip keabadian momentum. Prinsip keabadian momentum awak cek tadi ada kan? Jadi sebelum pelanggaran berapa? Okey, MV untuk kereta. Lepas tu lori kan? Jisim dia 2,000 darab hal laju dia. Ni MV M darab V, ni pun M darab V. Okey, jisim dia 2,000, hal laju dia 10. Okey. Tambah untuk lori, jisimnya 20,000. Hal lajunya 5 tapi arah terbalik dari ni. Maka awak anggap ini arahnya, hal lajunya arah positif, yang ni negatif. Sebab hal laju cikgu kata
Beza hal laju dengan laju. Laju tak ada arah. Hal laju ada arah. Dalam kes ni hal laju dah terbalik, maka dia negatif. Darab negatif 5 meter sesaat. Okey. Jadi berapa total sini? 2000 darab 10, 20,000. Okey. Ni pula 20,000 darab 5, 100,000 tapi negatif. Tolak 100,000. Okey. Jadi dia dapat negatif 80,000 kilogram meter sesaat. Okey. Jadi sebelum pelanggaran, maka nilai ni lah 80,000 ni juga sama untuk selepas pelanggaran, iaitu negatif 80,000 kilogram meter sesaat. Okey. Apa jadi lepas pelanggaran? Awak rasa siapa akan ikut siapa? Adakah kereta akan ikut lori ataupun lori akan ikut kereta? Tak tahu no. Dia mesti melekat. Lepas pelanggaran dia melekat, tapi adakah kereta yang bawa lori ke kanan ataupun lori bawa kereta ke kiri? Yang ni boleh dikira nah. Teka boleh, tapi teka tak tepat, kita kira. Okey nah. Selepas pelanggaran, apa berlaku? Kereta dan lori melekat, jadi awak tambah kedua-duanya nah. Untuk jisim, kedua-dua awak kena tambah nah. 2,000 tambah 20,000 kilogram. Jadi dapat 22,000 kilogram. Tapi hal laju tahu tak? Tak tahu. Awak nak cari hal laju akhir ni. Nah, hal laju akhir nak cari. Okey, nampak tak Okey. Jadi awak tahu dah keseluruhan momentum negatif 80,000. Kan? Iaitu sama dengan 22,000. 22,000 ni tambah dua-dua ni jisim darab hal laju. Hal laju yang tak tahu. Jadi dari sini awak samakan. Jadi awak ada 22,000 darab V sama dengan negatif 80,000. Jadi berapa nilai V? Okey. Ini hubungannya darab, pergi sana jadi bahagi. V adalah negatif 80,000 bahagi 22,000. Okey, kita kira sekarang. 80 bahagi 22 dapat 3.63 sebab negatif, jadi V sama dengan negatif 3.63 meter sesaat hal laju Jadi kalau awak tengok jawapan dia adalah negatif. Tadi kita kata negatif apa? Positif ke kanan, negatif ke kiri. Jadi awak tahu, hal laju akhir kedua-dua lori dan kereta yang melekat tadi, lepas pelanggaran dia melekat kan, cikgu beritahu. Wah, laju dia negatif 3.63. Maksudnya dia ke kiri, dia ikut arah lori ke arah kereta. Kereta ke kanan, lori ke kiri. Sekarang jawapan negatif, maksudnya dia ke kiri. Dia ikut hal laju lori. Tadi asal lori 5 meter sesaat. Sebab sekarang lori ni dah terpaksa menolak kereta. Sama, melekat dengan dia. Maka kurang dah hal laju dia, jadi 3.63. Jadi awak faham tak ini? Tak faham boleh mesej tanya saya dalam grup ataupun personal message. Okey. Jadi ni adalah kiraan untuk prinsip keabadian momentum. Jadi sebelum berakhir, kita tengok apa formula untuk PKM ni. M1 U1. M ni contohnya M1 ni jisim pertama ni untuk kereta. U ni hal laju awal sebelum pelanggaran untuk kereta. Tambah M2 U2. Okey, M2 ni bayangkan ni M1, ni M2. M2 ni untuk lori. Hal laju U2. U ni hal laju awal iaitu sebelum pelanggaran. Sama dengan M1 V1. Okey. M1 ni jisim kereta dengan hal laju selepas pelanggaran lah. V ni hal laju akhir lah. M2 jisim lori. V pun 2. Okey. Ni kalau tak melekat.
Kalau melekat dia jadi macam ni nah. M1 U1 tambah M2 U2 sama dengan, bila melekat dua-dua ni leduk sekali, M1 tambah M2. Okey, laju dia sebab melekat laju sama V. Nah, ni untuk kes pelanggaran dan melekat kedua-dua kenderaan. Baik, setakat ini saja. Terima kasih dan Assalamualaikum.